Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arashaki bin Jamil dari kelas CTU 552 EE5. So hari ini saya akan ceritakan sikit sebanyak tentang apa yang saya dah belajar daripada SMA 1 dan juga artikel review. Okay, so daripada SMA 1 ni banyaklah yang saya dapat belajar daripadanya lah latar belakang, sifat peribadi Nabi Nuh SAW, mukjizat, cara Nabi Nuh berdakwah, penceritaan Nabi Nuh dan juga kesilapan yang kaum Nabi Nuh buat tapi orang hari ini masih ulang buat lagi. So latar belakang Nabi Nuh, Nabi Nuh AS nama penuh dia adalah Nuh bin La'maq bin Khanuh bin Yarud bin Mahlayal bin Kainan bin Anwashi bin Yits bin Adam AS. Beliau hidup selama 950 tahun. Gelaran beliau adalah Abdul Syakur. Beliau keturunan ke-9 dari Nabi Adam AS. Beliau diberikan gelaran Ulul Azmi. Beliau diutuskan kepada kaum Qabil ketika berumur 480 tahun. Isteri Nabi Nuh bernama Wafilah. Dia mempunyai 4 orang anak, iaitu Kan'an, Sam, Ham dan Yafid. Tempoh kenabian beliau ialah selama 120 tahun dan beliau berdakwah selama 5 abad. Dan kita ada sifat peribadi Nabi Nuh AS. Beliau seorang yang amanah, seperti yang diterangkan dalam surah Hud ayat 25 hingga 48. Beliau mengajak kaumnya agar beriman dan bertauhid kepada Allah SWT serta meninggalkan perbuatan syirik. Kemudian beliau juga seorang yang fatonah, iaitu yang seorang yang bijaksana. Beliau petah berbicara ketika berdakwah dan cerdas mindanya. Beliau juga seorang yang tegas dan fasih. Disebabkan beliau tegas dan fasih dalam dakwahnya, beliau berjaya untuk menarik minat segelintir dari kaumnya untuk memeluk agama Islam. Kemudian kita ada mukjizat Nabi Nuh AS. Seperti yang kita tahu, mukjizat Nabi Nuh AS yang terbesar ialah kebolehan beliau membina sebuah kapal ataupun bahtera. Allah SWT telah menyuruh Nabi Nuh AS untuk membina sebuah kapal kerana Allah SWT bakal menurunkan ribut taufan dan banjir besar untuk mengelakkan kaum Nabi Nuh yang kafir. Semua orang yang kafir pada zaman itu telah ditenggelamkan oleh banjir besar ataupun ribut taufan itu, termasuklah anak Nabi Nuh SAW sendiri, Nabi Nuh AS sendiri, iaitu Kan'an. Mereka berlayar selama 150 hari dan mereka berlabuh pada 10 Muharram, iaitu hari Ashura, dan mereka berlabuh di satu tempat bernama Judi. Kemudian kita ada cara Nabi Nuh AS berdakwah. Yang pertama iaitu cara yang paling popular, iaitu secara tersembunyi, dakwah kepada ahli keluarga yang terdekat dan juga kaum kerabat. Hal ini untuk mengelakkan dari menerima ancaman dari kaum yang masih jahil dan kafir. Namun cara ini masih gagal untuk mengislamkan isteri beliau. Kemudian secara terbuka, beliau berdakwah di kawasan-kawasan pasar. Cara ini telah sedikit sebanyak mengislamkan lebih kurang 200 orang pada zaman itu. Dan kisah ini diceritakan di surah Nuh ayat ke-8, iaitu kemudian aku telah menyeru mereka dengan secara terang-terangan. Kemudian dakwah secara memberikan berita gembira, iaitu tabsyir. Nabi Nuh AS mengajak mereka bertaubat dan menceritakan bahawa mereka akan diberikan ganjaran oleh Allah SWT yang amat hebat. 5 perkara yang ditekankan oleh Nabi Nuh AS, iaitu rahmat dalam bentuk hujan, kekayaan yang melimpah ruah, anak-anak yang ramai, kebun dan tanaman, dan air sungai yang mengalir ke kebun mereka. Perkara yang disebutkan ini telah menyebabkan pengikutnya lebih mempercayai Tuhan kerana mereka telah dididik bahawa Tuhan adalah pemberi rezeki dan juga kebahagiaan hidup. Kemudian kita ada penceritaan Nabi Nuh AS oleh agama lain. Okey, daripada segi ini yang paling famous adalah daripada agama Kristian. So in Christianity, Nabi Nuh AS dipanggil sebagai Noah or Noah, which is the hero of biblical flood story in the Old Testament book of Genesis. He is also the representative, the head of Semitic genealogical line. Noah is a very righteous man and called the found favor in the eyes of the Lord. Genesis 6 verse 8. Noah was asked to construct the ark and brings all of his male and female followers and all of the animals known to humankind to board the ship, because the Almighty will destroy their place with the major flood. After he survived the mega flood, he then built an altar on which he offered the burnt sacrifice to Almighty God.
God then set a rainbow in the sky as a visible guarantee if of his promise to save Noah and his family. The symbolic figure of Noah was known in the ancient Israel before the compilation of the Pentateuch. Kemudian kita ada kesilapan kaum Nabi Nuh AS yang masih diulangi oleh orang zaman sekarang. Jadi pada tahun 2021 masih ramai lagi yang melakukan sembahan berhala. Berhala berbentuk mementingkan duniawi ataupun terlalu taksub dengan kekayaan harta. Kemudian kita juga ada berhala hawa nafsu. Okey, jenis berhala ini bukanlah terikat kepada kemahuan dan juga keinginan, tetapi apabila kita meletakkan sesuatu perkara itu, kemahuan dan keinginan kita sangat tinggi dalam hidup kita, dia tanpa kita sedari perkara itu telah menjadi satu sembahan berhala untuk kita. Kemudian untuk artikel review. So untuk artikel review, saya mengambil artikel daripada Ani Maslihatul Maghfirah tentang nilai-nilai edukatif pada kisah Nabi Nuh AS dalam surah Nuh. Okey, dalam artikel review ni saya ringkaskan kepada 6 poin yang saya akan ceritakan, iaitu ringkasan buku, isu yang dibawa, kekuatan, kelemahan dan sumbangan artikel. Kemudian kita juga ada kritikan dan ulasan, impak terhadap pekaji daripada artikel dan juga maklumat baru yang diperoleh. Baiklah, so ringkasan buku dia, artikel ini ataupun buku ini menceritakan riwayat hidup Nabi Nuh AS daripada awal sehingga akhir. Disertakan juga konsep kenabian ataupun pengertian Nabi dan juga sifat-sifat Nabi dan Rasul. Kemudian di dalam artikel ini terdapat 5 bab, iaitu pendahuluan, kisah dan kenabian, kisah Nabi Nuh AS dengan kaumnya, pendidikan dalam kisah Nabi Nuh AS, dan juga yang terakhir adalah kesimpulan dan penutup. Okey, isu yang dibawa oleh penulis. Okey, isu yang dibawa adalah penulis menekankan aspek pendidikan. Beliau mengingatkan kisah Nabi Nuh AS bahawa umatnya tidak mahu menerima ajaran yang dibawa oleh beliau. Disebabkan umat Nabi Nuh AS ni tidak menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh AS, iaitu ajaran agama Islam, mereka telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu Taala dengan banjir besar. Dan penulis ingin menceritakan betapa pentingnya ilmu agar kita ini terselamat dan terhindar daripada membuat perkara-perkara yang jahil dan juga kafir. Kemudian penulis juga mengatakan kanak-kanak lebih mudah dipengaruhi oleh orang sekeliling dan masyarakat berbanding ahli keluarga mereka sendiri. Penulis mengaitkan hujahnya ini dengan anak-anak pada zaman Nabi Nuh AS yang dilahirkan dalam sebuah keluarga yang sudah melakukan aktiviti yang syirik dan perkara-perkara yang buruk ini. Penulis juga menceritakan jika seseorang itu dilahirkan dalam sebuah keluarga yang terpelajar ataupun yang berilmu, mereka tidak akan membesar serta melahirkan anak-anak yang melakukan aktiviti yang kafir seperti bermaksiat ataupun menyembah berhala, kerana mereka telah diberikan ilmu didik yang cukup oleh ibu bapa dan orang-orang di sekeliling mereka. Kemudian kekuatan, kelemahan dan sumbangan artikel ini. Okey, secara ringkasnya saya boleh ceritakan yang kekuatan artikel ini ialah cara penulis menceritakan tentang kisah Nabi Nuh AS ini, membina sebuah kapal dengan lengkap serta menggunakan rujukan-rujukan yang sahih. Kemudian daripada segi kelemahan, penulis tidak konsisten dalam menulis biografi tentang Nabi Nuh AS ni sendiri. Sebagai contohnya, ada ketika penulis mengeja nama anak Nabi Nuh iaitu Kan'an, K-A-N dan ada ketika beliau menggunakan Q-A-N. Selain itu ada juga daripada satu segi sudut, iaitu penulis mengatakan Nabi Nuh AS merupakan keturunan ke-8 ataupun ke-10 daripada Nabi
Adam AS, sedangkan lebih banyak rujukan-rujukan di internet misalnya mengatakan Nabi Nuh AS ini merupakan keturunan ke-9 daripada Nabi Adam AS. Kemudian daripada segi sumbangan, penulis menceritakan perkara yang sebenar-benarnya berlaku pada zaman Nabi Nuh ini dengan amat lengkap dan bersertakan rujukan kepada pekaji yang baru ingin mendalami ataupun mengkaji kisah Nabi Nuh AS ni dengan lebih mendalam. Kemudian kita ada kritikan dan juga ulasan. So, daripada segi kritikan, banyak pengkaji yang bersetuju dengan penulisan beliau tentang cara dan isi yang dibawa oleh Nabi Nuh AS ni ketika berdakwah. Seperti yang diterterakan pada muka surat yang ke-31 dalam penulisan artikel ini. Cara yang dipersetujui oleh pengkaji tersebut ialah cara Nabi Nuh AS berdakwah dengan mengingatkan umatnya agar meninggalkan aktiviti menyembah berhala dan kembali bertaubat dan bertauhid pada jalan Allah yang dibawa olehnya. Perkara ini diceritakan dalam surah Nuh ayat yang ke-2 dan ayat yang ke-3. Okay, kemudian kita ada impak pengkaji terhadap artikel. So, dari segi sudut sosial, penulis menceritakan bagaimana seseorang itu mampu menjadi seorang pendidik yang hebat jika mereka mengikut sifat-sifat Nabi Nuh AS ketika mereka berdakwah. Beliau juga memberitahu bahawa seseorang itu perlulah mempunyai sifat sabar, ikhlas, bijaksana dan juga tawakal untuk menjadi seorang pendidik yang hebat seperti Nabi Nuh AS. Penulis juga menceritakan metod yang perlu digunakan oleh golongan pendidik pada hari ini yang sangat efektif, yang juga berpandukan ataupun berteraskan cara Nabi Nuh AS ini berdakwah pada zaman beliau lah. Dan salah satu cara yang Nabi Nuh AS ni gunakan adalah secara visual. Beliau menggunakan bulan dan bintang untuk menunjukkan kehebatan, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam mencipta alam ini. Jadi pendidik pada hari ini juga perlu menggunakan teknik ini untuk mendidik anak-anak pada hari ini dengan cara visualisasi ini, kerana cara ini telah terbukti oleh Nabi Nuh AS pada satu ketika dahulu. Kemudian yang terakhir sekali, maklumat baru yang diperoleh oleh pengkaji daripada artikel ini. Yang pertama sekali, kegagalan Nabi Nuh AS untuk mengislamkan ramai daripada umatnya bukan sahaja sebab aktiviti itu telah dilakukan oleh kaum turun-temurun yang dahulu, nenek moyang apa semua tu, tapi juga kegagalan ibu bapa untuk mendidik anak dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Sebab itu apabila mereka membesar, mereka tidak mempunyai sifat-sifat kerohanian yang baik nak dibandingkan dengan orang-orang yang dilahirkan dalam sebuah keluarga yang menitik beratkan kasih sayang dan juga kelembutan ini. Kemudian kita ada faktor sekolah yang gagal untuk mendidik anak-anak muda untuk membentuk sifat lahiriah, yang menyebabkan mereka, anak-anak muda terutamanya, masih melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak baik seperti bermaksiat, menyembah berhala. Kerana perkara-perkara ini tidak diajarkan, maksud saya perkara-perkara ini adalah perkara yang ibu bapa mereka telah buat, dan ibu bapa mereka pun mengambil kelakuan itu daripada nenek moyang mereka. Jadi disebabkan ketiadaan sekolah ini, mereka tidak diberi pendekatan ataupun exposure yang mereka perlukan untuk untuk membentuk jati diri yang terpuji, yang baik nak dibandingkan dengan ibu bapa mereka ataupun orang-orang yang sekeliling yang mengamalkan sifat-sifat yang keji dan bertentangan dengan Islam ini. Jadi itu saja pembentangan saya daripada apa yang saya dapat oleh assignment 1 dan juga artikel review. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Azri yang telah banyak mendorong saya untuk membuat assignment dan juga artikel review ini.
Jadi saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum.